Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, saudara-saudara yang dihormati sekalian, selamat berjumpa lagi kita dalam Friday Live saya dengan Dr. Muhammad Kamil. Tetapi walaupun nama Friday, hari ini kita buat hari Khamis pagi. Kerana besok kami ada hal yang tak dapat dielakkan, maka kita buat pada pagi inilah. Tajuk kita ataupun biasanya perbualan kami ni tak tajuk sangat. Tajuk kita ialah tentang kemerdekaan. Doktor kami bagi tajuk tu, merdekakah kita? Itu satu persoalan yang jadi pasal apa pilih tajuk ni Dr. Kamil? Pasal hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan baru ni lah. Baru hari kan. Kita ambil sempena hari merdeka tu untuk kita muhasabah balik lah. Tapi orang kita merdeka, dia beronggeng. Nah, dia menyanyi, dia pergi main muzik. Itu merdeka bagi dia. Macam mana tu? Saya nak mulakan dengan kebetulan lepas kita iklan tu saya terbaca satu sajak oleh Datuk Awang Sarian. Saya nak buka mukadimah itulah dulu. Tajuk dia Merdeka Jiwa. Saya baca sikit lah. Ya. Sebermula, merdeka bermula di jiwa. Merdeka daripada syirik kepada yang esa. Merdeka daripada tahyul, khurafat dan wasangka. Merdeka daripada takluk kepada dunia. Merdeka daripada perhambaan kepada manusia. Merdeka daripada mendewa-dewakan penguasa. Merdeka daripada tuntutan hawa. Merdeka daripada sifat lara. Merdeka daripada hasad, khianat dan halaba. Merdeka dari penyiasat minda. Merdeka daripada dualisme. Merdeka daripada sekularisme. Merdeka daripada kejahilan atma. Merdeka daripada kemudian idea. Akhir sekali, merdeka daripada wujud dan riak. 2 hari bulan 2. 2 hari bulan 9, 2020. Oh, baru sajak tu ya? Semalam. Oh, boleh bersajak lagi dia? Boleh. Dia ada tiap-tiap hari sajak dia. Sajak dia? Bab-bab menyajak ni dulu kita pada dia dah. Cuma kita tidak meneruskan. Kita pun penyajak juga rumah kecil-kecil dulu. Saya minta izin dia nak baca ni. Dia kata terima kasih Ustaz. Oh gitu eh? Saja dah ada WhatsApp. Tak bagi tahu kan Datuk Awang tu. Kita dulu penyajak juga, cuma kita tidak meneruskan. Nah. Yalah. Okeylah. Penyajak kampungan. Jadi selain daripada sajak apa tu? Datuk Awang Sarian tu? Ada nak mula macam mana? Jadi merdeka ni kita selalu tengok dari sudut politik dan ketenteraan sahaja. Jadi bila negara kita penjajah lagi, jadi kita tentera, dan politik, maka kita kata kita merdeka. Tapi kita tengok sahaja awal kat dia, kepada soal diri, soal jiwa, soal dalaman, soal sifat-sifat mazmumah, macam-macam konsep hijrah juga lah. Kita ambil lain itulah bicara ni, boleh? Boleh. Saya mula dah? Ya. Dia, bila saya study, bila Dr. Kamil bagi tajuk ni, saya dapati dalam bahasa Arab lah, bahasa Arab ni bahasa rasmi Islam kan. Dia ada 2 perkataan, satu al-hurriyah, satu al-istiqlal. Al-hurriyah tu makna bebas, kebebasan. Kemudian al-istiqlal tu maknanya kemerdekaan. Maknanya kemerdekaan tu ada perkaitan yang sangat rapat dengan kebebasan. Sebab tu Datuk Awang kata merdeka daripada hawa nafsu. Maknanya bebas daripada hawa nafsu kan. Jadi jumlah semua yang Profesor Awang buat tu, itu merdeka maknanya. Jadi kalau saya yang menulis sajak tu, jangan Profesor Awang marahlah pula.
Kalau saya yang menulis sajak tu, saya hanya menggunakan satu kali saja kemerdekaan. Tapi saya menggunakan bebas. Itu seorang pengkritik yang kampungan. Jadi bebas daripada hawa nafsu, lepas tu akhirnya itulah merdeka maknanya. Sebab tu barulah saya faham. Masa saya muda-muda dulu, Soekarno, walaupun Soekarno ni seorang orator yang kuat, tentulah dia sebelum dia cakap tu dia tanya orang ilmuwan dulu tak. Dia kata dalam ucapan dia, saya hafal ni. Dr. Kamil tak hafal kok, tapi kalau saya sebut ingat ni. Dia kata fajar menyingsing bukan kerana ayam berkukuk. Sedap. Nah, ini sajak juga ni, tapi sajak Soekarno ni. Tetapi ayam berkukuk kerana fajar menyingsing. Dia kata kebebasan bukan kerana kemerdekaan, tetapi kemerdekaanlah kerana kebebasan. Maksudnya, nak merdeka kena ada bebas. Ada. Tapi jangan terlampau bebas. Bebas tanpa had tak boleh juga. Sebab tu Soekarno dia memperkenalkan demokrasi terpimpin berasaskan kepada dasar nasakong. Ini setengah orang kita duk nak tu, tapi tak boleh. Bila kita bagi kuasa demokrasi terpimpin, dia jadi diktator pula lah. Lama kan dia duduk diktator ni. Jadi itu yang benda-benda yang okey, kita boleh buat jalur tu hari ni. Boleh. Cuma saya nampak bangsa-bangsa penjajah ni, dia tak nak kita merdeka. Dia tak nak kita bebas. Sebab itu bila negara kita merdeka, mereka bagi bantuan-bantuan, hutan-hutan, pelaburan-pelaburan. Yang sebenarnya hutan pelaburan ni sebenarnya negara kuasa-kuasa besar mencekik kuasa-kuasa negara kecil ni yang memberi syarat-syarat. Misalnya dulu satu masa bagaimana kita dipaksa supaya merancang keluarga. Baru kata bangsa-bangsa bersatu ke bagi bantuan dan sebagainya. Jadi katalah orang Islam ni dia punya ajaran supaya mendapatkan anak yang ramai dan sebanyak mungkin. Kemudian kita tiru cara-cara orang yang tak nak anak ni. Dia paksa paling ramai 5 orang anak. Kemudian ada setengah negara pula 2 orang anak. Singapura dan sebagainya. Akhir sekali negara mereka ni tak cukup tenaga sumber pula. Kalau orang tua lebih ramai daripada orang muda tak ada, maka menyebabkan negara tu makin merosot dari segi demografi, kependudukan dan sebagainya. Jadi maknanya penjajahan tu ada dalam bentuk kekerasan seperti ketenteraan, tapi ada dalam bentuk lembut seperti dana-dana yang bersyarat ataupun pinjaman-pinjaman negara luar. Sebenarnya dia mengontrol kita dari dalam. Baik, saya ni Dr. Kamil, saya menganggap diri saya adalah pengikut kepada order lama. Bukan order lama sebenarnya, kepada dia panggil apa tu? Kumpulan berkecuali. Saya sangat menyanjung para pemimpin negara-negara berkecuali pada waktu itu. Sebab tu saya orang suka tak suka pada Soekarno, tapi saya suka. Kepada Nasir di Timur Tengah, saya suka. Nehru, itu saya suka. Muammar Ali Jinnah, Tito satu lagi. Tito dan sebagainya. Ini yang mananya orang-orang yang saya banyak baca dan cuba mengenali dia punya kepimpinan. Bila saya pergi ke Indonesia, orang tanya, Bapak, dia kata, saya ni orang Odar lama. Orang ketawa. Sekarang ni Odar baru, Odar reformasi. Sekarang ni Odar apa lagi? Post. Apa sekarang ni kan? Saya pergi ke Mesir. Saya kata saya Nasiri. Nasirism. Saya suka pada Nasir. Tapi orang Mesir dah marah dah. Dia kata apa ni? Berperang. Tengok negara kita sekarang ni bila tak berperang tu dah agak mewah sikit kan?
dalam buku saya tentang buku saya tulis tu bertandang bertandang ke negara Firaun tu pun saya sebut benda-benda tu. Saya sebutkan sifatkan Presiden Nasir sebagai Firaun kecil. Ini cerita saya lah. Jadi saya nak cerita perjuangan negara-negara berkecuali pada waktu itu. Macam Dr. Kamil kata tadi, penjajah tidak suka kita merdeka tak? Maka perjuangan negara-negara berkecuali pada waktu itu ialah nak menuntut kebebasan daripada pengaruh negara-negara besar. Kita study macam mana Soekarno cuba mengeluarkan Indonesia daripada pengaruh Amerika, Rusia. Tetapi akhirnya dia terjebak dengan nasakum dia tu. Bila terjebak dengan nasakum, maka Soekarno menjadi mangsa kepada idea nasakum dia tu. Dia kumpulkan semua sekali. Macam juga Nasir. Nasir akhirnya dia terjebaknya, dia kalah perang tahun 73. Perang tahun 60 masa dia Nasir kalah betul-betul tu. 67. 67. Dia memang dah nak serang Israel pagi tu. Tetapi Rusia bagi tahu kat mereka, mampus Israel kalau kita bagi peluang kepada Mesir menyerang Israel, mati habis. Maka Amerika bagi tahu. Masa tu itulah Dr. Kamil pernah sebut kan. Yang pernah sebut tu yang Menteri Pertahanan duduk dalam wayang panggoyan tu masa revolusi dah. Masa revolusi. Jadi Menteri Pertahanan pada waktu itu, Alpa tak lepas, itu kawan dia. Nama apa tu? Abdul Hakim Amir. Hakim Amir, seorang yang bagus lah. Kalau kita agak, kalau di Malaysia kita agak, Tun Dr. Ismail lah. Oleh kerana di Alpa, maka program tu pecah sebab Rusia tahu sebagai Rusia yang maka dan Israel serang dulu kan. Israel serang dulu kalah. Lain pada yang dibuat oleh maknanya bagaimanapun kita perjuangkan tapi negara-negara besar akan mengawal pergerakan kita. Sebab tu kita jangan cakap kita nak melahirkan negara sekian-sekian. Ingat tu Mahathir nak melahirkan sampai Malaysia sudah menjadi Tiger of Asia kan? Akhirnya kita merudum kerana disabotaj. Bangkok jatuh, Jakarta jatuh, kemudian Malaysia berjatuh. Sebab masa tu kita duduk tayang Malaysia kita sebagai Tiger of Asia. Jadi kita nak berjuang Islam macam tu juga. Kalau kita nak berjuang Islam ni tak boleh tayang sangat. Tak boleh tayang sangat. Maknanya walaupun kita ada kuku, ada sedikit sebanyak kebebasan, tapi kalau kita war-war sangat kebebasan kita, kita ada kuasa, tidak betul-betul jaga, maka kita akan jatuh di sabotaj. Kalau tidak oleh unsur dalam negeri, unsur luar negeri. Mana tu kami? Setuju tak? Setuju lah. Contoh terbaru kita tengok bagaimana di Mesir sendiri lah. Di Mesir tu bila Mursi yang dikatakan gerakan Islam memerintah. Tapi akhirnya disabotaj juga. Betul. Dan sudah berlaku sebelah tu di Algeria. Abah Madani dan sebagainya. Jadi maknanya macam kita menanam lah. Musuh tu banyak. Dia pinggan. Jadi itu kadang-kadang kerja-kerja Islam ni kalau terlampau sangat diwawarkan, dia boleh mendatangkan akibat yang sebaliknya. Dan bila datang akibat sebalik tu, maknanya merudum. Dan merudum tu macam kena start balik semula. A, B. Betul. Macam sekarang berlaku gerakan Islam di negara-negara Timur Tengah lah. Tengok dah hancur lah. Dan dalam masa yang sama kita tengok rekod terbaru, saya jumpa dengan satu rombongan dari Palestin. Datang melawat saya. Saya tanya dia. Datang ziarah. Ziarah. Sekarang ni bagaimana Israel telah menggunakan negara-negara seperti Emirat atau Saudi sendiri untuk mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara de facto yang mesti diiktiraf. Maknanya kata mereka, kita tak boleh hidup lagi duk berperang, duk berlawan. Jadi kita kena ada kerjasama. Dan pagi ini saya difahamkan
kapal terbang pertama daripada Israel mendarat di Emirates sebagai tanda kerjasama antara Emirates dengan Israel. Jadi makna itu mungkin juga penjajahan dalam bentuk diplomasi. Nanti Ustaz Samir. Orang lain katalah. Saya adalah seorang penganut de facto. Cuma sebelum ni saya nak ulas bagaimana bodohnya Morsi. Bila dah dapat kuasa, tidak begitu berhati-hati mengawal kuasanya sehingga ke dengan Syekh Azhar. Ni Syekh Azhar sekarang ni. Dia tak nak bersalah. Marahnya pasal dia ni menyokong puak-puak Tubatul Ahrar, puak-puak Nasiri, puak-puak semua sekali. Sampai Syekh Azhar ni jadi sekarang ni siapa dia? Nampaklah dia jatuh tu bukan kerana siapa dia ya? Sisi. Jatuh bukan kerana Sisi, jatuh kerana dia sendiri. Bila Sisi nak menjatuhkan dia, tidak ada orang yang mempertahankan dia. Tapi di Turki, kita duk puji sekarang ni kan, yang mempertahankan Presiden Turki tu, nama apa tu? Erdogan tu, ialah masjid-masjid. Bila orang nak buat revolusi, masjid-masjid tu bangun, maka turun ke bawah, diarah oleh masjid, maka selamatlah dia. Itu yang tokellah dengan Syekh Azhar ni, kita jangan melihat dari segi sebagai politik dah. Jadi tak boleh. Para ulama ni, kita jangan melihat mereka itu dari kacamata politik masing-masing. Kita kena tengok dari kacamata agama. Sebab orang-orang agama ni, dia bodoh dari segi politiknya. Dia tidak akan berpolitik dah. Kecuali dia ambil lain politik, maka itulah kita lihat dia sebagai orang politik. Ni tidak. Bila kita ada kuasa, kita kelas. Oh, ni ustaz kita. Ni ustaz bukan kita. Satu masa tu, yang boleh pergi kat TV, Dr. Kamil tahu ke? Saya boleh pergilah. Bukan saya ni sangat-sangat independen dah. Yang boleh pergi kat TV itu ialah bilangan tertentu, senarai yang boleh pergi. Selain daripada ni tak boleh. Sepatutnya ada senarai yang tak boleh pergi. Ya tak? Itu. Maknanya orang politik ni kadang-kadang dia tidak begitu sedarlah tentang tu. Jadi Mesir tu salah satu daripada kelemahan dia bila berlaku pertumbungan antara Azhar dengan Ikhwan. Ikhwan sebagai sayap politik Islam. Azhar sebagai sayap agama, ilmu. Jadi saya baru terbaca juga ditulis oleh Usamah Al-Azhari. Zaman Hassan Banna lagi waktu dia umur 20 tahun. Dia pernah berjumpa dengan Syekh Azhar masa tu. Syekh Dajwi. Syekh Dajwi ni seorang yang hebat lah. Sekarang itu dengan hamasah, dengan semangat Hassan Banna tu, mengatakan macam-macam kepada Syekh tu. Jadi dalam revasi ni, dalam kita kata muhasabah ini, maknanya selalulah kerja-kerja Islam, gerakan Islam ni, dia mendahulukan semangat lebih daripada isi. Yang menyebabkan mereka terhumban. Macam Kim Morsi tadi lah. Terpedaya dengan sokongan rakyat dan sebagainya. Sehingga dia melupa kepada musuh-musuh yang ada di sekeliling dia. Akhirnya dia tumbang. Saya nak sebut ni, kita mengupak ke Mesir dulu lah. Sebab kita belajar di sana kan. Syekh Muhammad Abduh yang menjadi reformer kepada Al-Azhar. Dia seorang reformis yang diterima oleh seluruh dunia Islam kan. Tidakkah pernah dituduh sebagai tali barut barat? Ada? Sebab dia tidak beremosi macam pok-pok tadilah. Jadi Dagawi pun macam itulah dituduh. Begitu kan? Jadi Syekh Azhar ni pun, yang ada sekarang ni pun, macam itulah juga sampai masa tu, saya duduk UIA, masa tu Pok Lah nak bagi anugerah kepada Syekh tu. Dia tak boleh mari lah, sebab dia adalah orang yang tak sesuai dengan kerajaan pada waktu itu. Saya
Ingat tu saya yang diminta oleh YAI tulis ucapan apa untuk apa semua. Jadi tak boleh. Yang ini tak tahulah. Ini sebab COVID kot. Tak datang kan? Jadi cerita-cerita macam ni bagus jugalah. Bila kita bercakap tentang kemerdekaan, kebebasan. Nanti sikit lagi kita bincang tentang kebebasan memperjuangkan agama, kebebasan. Jadi line kita ini kita cuba follow yang tu supaya kita boleh memperjelaskan kepada masyarakat. Sebab benda ni benda tidak senang untuk kita faham. Jadi bagi kita, macam Dr. Kamil kata tadi lah, apa maknanya menyambut kemerdekaan? Cuba lu bagi tahu. Mana sekarang ni kita nak membebaskan minda bagi rakyat kita sekarang ni. Kita pertama makan beronggeng, disco. Yang berlaku. Malam tu disco. Lepas tu berapa COVID pergi apa tu. Orang lepas tu pergi apa tu karaoke. Orang Islam ni dengan kelubung dengan pergi karaoke malam tu. Kita masih jadi pak turuk membuat tuli kepada apa yang dibuat oleh orang lain. Ya. Dan saya tengok lagi di Mesir tadi. Ketika saya mula sampai, saya ingat beberapa tahun berlaku pembunuhan terhadap Menteri Wakaf Husain Az-Zahabi. Dan Husain Az-Zahabi ni seorang ulama tafsir, mengarang kitab tafsir dan sebagainya. Oleh puak-puak yang semangat-semangatan untuk memperjuangkan Islam. Jadi mereka menganggap ulama-ulama ni sebagai orang yang pro kerajaan dan sebagainya, sebagai golongan yang anti kemajuan dan sebagainya, yang patut mereka perangi. Dan akhir sekali kita lihat berkembang fahaman ekstrim. Dan satu masa terpaksa pula syekh-syekh seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali dan sebagainya masuk ke penjara-penjara untuk memberi ceramah kepada anak-anak muda yang penuh dengan semangat nak menegakkan negara Islam. Husain Zahabi ni, saya sebahagian besar daripada ilmu saya tentang ulumul Quran, pengajian Quran kan, berasal pada Husain Zahabi. Kemudian di Syria tu, siapa dia yang kena bunuh tu, tengah ceramah tu? Ramadan Al-Buti. Apa salah Buti? Kerana dia cuba menunjukkan kesederhanaannya. Tidak ekstremis macam orang nak pergi bunuh apa tu? Presiden apa tu Assad. Untuk maklumat lah. Saya Jaki hantar pergi ke Lebanon satu ketika tu. Dan petang saya pergi ke Syria, Damsyik. Dan lepas semaya di Masjid Damsyik, dia dekat dengan rumah Buti tu. Pergi ziarah dia. Sempatlah minum air lemon rumah dia tu. Air kafe rumah Ramadan Buti. Itu satu kenangan manis lah. Itu selepas dia mari sini kan? Selepas dia mari di Akademi Islam, kemudian lepas tu lah. Tapi itulah bagus juga kenangan-kenangan dengan apa tu. Bila kita baca buku-buku mereka itu, kita dapati inilah line yang betul. Memperjuangkan sesuatu perjuangan Islam berasaskan keilmuan dan pembinaan tamadun. Nampak tak? Oleh kerana itu, saya lama dah menyokong soal menerima Yahudi sebagai satu de facto ni. Ini Dr. Kamil tak suka ni sebab Dr. Kamil ni dia orang pejuang Islam kuat. Dulu lagi saya kata macam ni, kesilapan Presiden Nasir macam juga kesilapan Soekarno. Di samping kita menyanjung dia, tetapi mereka itu agak ekstremis. Negara-negara negara-negara berkecuali sangat ekstremis, menyerang barat, serang waktu semua sekali. Jadi nak tubuhkan apa tu dunia ketiga apa semua sekali. Sebenarnya gagal lah. Kalau sekiranya orang zaman Presiden Nasir dah tahu dah pengalaman kita tak boleh mengalahkan Amerika yang duduk di belakang Israel tu. Dia pun ada protokol masing-masing. Kata falsafah, kalau kita seorang yang pendek,
Tetapi kalau kita naik atas bahu orang tinggi, kita pun jadi tinggi. Maka itulah Israel. Dia sentiasa duduk atas bahu Amerika. Tak? Dari segi perhitungan politik, Israel tidak akan kalah. Okey? Jadi yang kalah, katalah Puan Ramadan, dalam hati saya, sebenarnya orang Mesir yang berbangga, sebenarnya akhirnya kalah juga. Masa dia serang Balif tu, kita duduk di Kairah masa tu kan? Dalam buku saya kata menjadi pelarian perang. Balik ke Benghazi, apa semua sekali, kok belakang, kok tengah jalan. Tengoklah di Sampaka Alamin, apa semua sekali, nampak lubang-lubang bekas bom, apa semua sekali itu. Sebenarnya, satu hari pertama atau dua hari pertama itu menanglah Mesir. Kemudian dia attack balik dengan sokongan kekuatan pada Amerika. Dia masuk, akhir dia kepung. Ingat ke? Mana askar Mesir kena kepung di tengah padang pasir. Itu negosiasi ya. Itu kalah mana bagi saya. Tepat tu Sadat apa. Tapi bila Sadat cuba ambil line sederhana, dia pun ditembak oleh pok kita juga lah. Nah, yang ekstremis. Tetapi kalau sejak daripada tu lagi, masa Presiden Nasir, masa negara-negara ketiga tu memperjuangkan kebebasan Palestin berasaskan kepada perjuangan ilmu, budaya dan tamadun, saya rasa sekarang ni mati dah Israel. 1 lawan 1000 nak. Dunia Arab besar dengan negara yang bertamadun begitu, hidup dengan Israel, awak meniaga, saya meniaga, kita hidup sama-sama, menang. Tapi sekarang ni negara Arab sudah dipecah-pecahkan oleh Amerika. Mula-mula ni Emirates, lepas ni Kuwait pula, lepas tu Saudi pula, lepas tu apa semua sekali. Jadi tinggallah Bahrain pula. Jadi saya rasa Arab tidak mempunyai satu polisi jangka panjang yang jelas. Sedap kita. Kali Qatar pula yang terkepung. Yang terkepung. Sebab dia masih nampak berdiri tegak. Dia dikepung oleh. Selama mana dia nak tegak? Maka akan ditipu oleh mereka, tekan. Macam Aramco. Mana Nadawi katakan, kehancuran Saudi bermula daripada kehadiran Aramco sebagai syarikat minyak. Siapa dia menulis tinta dia kata macam ni. Rusia jatuh kerana 2 perkara. Satu, konsert. Amerika buat konsert. Dia curi supaya konsert dia masuk ke Rusia. Kemudian yang keduanya, saya tak sebutlah nama minuman tu, satu jenis minuman segera ni masuk ke sana. Jadi gila habis budaya dia kacau, maka jatuhlah. Sedap kita hari ni cakap politik ni. Cuma kalau kita balik ke dalaman pun macam tu juga. Saya rasa kesilapan juga kalau katalah pihak berkuasa lah nak menggunakan kekerasan terhadap kata pendakwah ke apa. Jadi mungkin boleh cara yang lembut, ada cara yang kerjasama dengan golongan-golongan yang kita kata ekstrim dan sebagainya. Takut lagi lah. Maknanya kalau kita bagi secara kasar, dia akan datang balik tu, apa kita sebut tindakan reaksi tu juga kasar. Memanglah. Kalau secara lembut, secara berhemah, secara yang orang kata bertoleransi, maka pihak-pihak yang dikenakan tindakan juga, dia boleh bertoleransi dan mudah untuk bertemu tu. Dia ekstremis ni, bukan saja ekstremis hotline Islam ni, ekstremis yang puak liberal pun, puak yang memusuhi Islam pun ekstremis juga dah. Jadi kita cubalah selesaikan ekstremisme tu dengan kesederhanaan. Nak cerita ke Dr. Kamil, boleh tak? Seminggu lepas, saya SMS ke, saya WhatsApp ke Siti Kasim. Saya kata, Saudari Siti, mengapa saudari cuba menyelesaikan masalah dengan marah dan dendam? Tidak ada jalan lain yang lebih lembut, lebih serasi. Dia marahlah. Pam. Dia punya pasal. Saya pun diam. Tetapi kalau kita cuba
senada, cuba address dia punya masalah. Saya rasa kita boleh selesaikan. Manakala JAKIM tu ada satu kebijaksanaan yang lebih daripada apa yang ada sekarang ni. Dan begitu juga grup-grup yang tak puas hati dengan JAKIM ni lah. Macam geng Siti Kasim yang pok-pok tu. Yang saya tak sebut lah, saya nak sebut Siti Kasim saja sebab dia kasar. Dia melebihi daripada orang lain. Kalau dia orang ni nak memperjuangkan pandangan dia, duk marah ke JAKIM, marah pada ulama', sederhanakan sikit. Lepas tu duduk sekali, bertemu, bincang betul-betul dah. Awak ni masalah apa, ni masalah apa, masalah apa, masalah apa. Jadi bolehlah sikit sebanyak. Jadi kita habis masa, habis tenaga, habis pemikiran, habis harta dalam menyelesaikan perkara yang tak sudah-sudah. Itu betul. Pun tak merdeka juga. Tak yelah, itu menyebabkan kita bermasalah, tidak merdeka lah dah. Okey, mungkin orang nak tengok pada prinsip ni, Dr. Kamil. Ini orang kata hak ni tahu belakang dah. Jadi sehubungan dengan ini, kebebasan dan kemerdekaan ini, dalam Al-Quran, Tuhan kata, Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Membebaskan daripada kelaparan dan bebas daripada ketakutan. Dua faktor besar yang disebut oleh Quran. Maknanya kalau kita tidak mempunyai kedudukan yang baik dari segi ekonomi, kita sebenarnya tidak merdeka macam kaum Melayu kita. Sekarang ni nisbah perbezaan antara ekonomi orang Melayu, Cina dan sebagainya jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh sebab kita asyik berkelahi dalam hal-hal yang remeh. Mereka itu menumpukan kerja, mencari kedudukan dari segi keuangan dan harta. Kerana bagi mereka bila ada harta masuk syurga. Kita bagi ada harta banyak masuk neraka. Saya kereta saya yang lagi itulah duk buat akuk budak-budak. Saya bawa baru ni hari sebelum hari perayaan Merdeka sebelum tu. Ni tepuh dorang. Saya pergilah tempat bengkel saya selalu duk pergi tu. Hari tu hari cuti. Hari Ahad. Merdeka hari Senin dah. Pergi hari Ahad tu. Puak-puak tu duk buat kerja. Orang kita pergi ke pantai, pergi sana, pergi sana. Puak-puak tu bekerja. Masa dulu hak kita duk tunjuk perasaan dulu. Nah, ada seorang pegawai bank tu dia kata, susah dia kata nak dia pegawai di public bank. Dia kata susah hari tu nak mari ke Kuala Lumpur, blok semua. Saya kata you nak pergi tunjuk perasaan kau tengok. Dok, dia kata saya nak pergi ke bank nak buat kerja. Attitude tentang benda ni. Sedangkan kita baca Quran tu. Kepada khauf. Kita tak bebas daripada ketakutan juga. Sebab tu kita tengok politik kita, politik dalam negara kita, politik takut. Takut pada itu, takut pada itu, takut. Jadi kacau gila habis semua sekali. Macam mana? Yalah, maknanya kalau kita tengok benda yang paling suci sekali pada Islam ni agama. Tapi di Quran dari segi prinsip dia kata la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Agama tu mesti diberi kebebasan. Semuanya pihak yang kita rasa kita benar, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kita bertugas untuk menerangkan supaya orang faham yang benar mana, yang salah mana tu. Tapi kita dalam bab ni kadang-kadang juga menjadi ekstrim. Sayang kepada agama tu. Seolah-olah. Macam seolah-olah. Menyerang agama orang lain. Sampai di mana-mana lah. Daripada kedai kopi sampai ke parlimen. Bahawa kita duduk berkelahi benda tu. Dan ke benda tu sepatutnya dia satu keyakinan yang difahami. Kata bayanan rusdu minal ghayy. Jadi kalau orang tak faham tu, kesilapan kita tak dapat memberikan kefahaman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Menerangkan mereka daripada gelap kepada cahaya. Daripada gelap kepada sebaliknya mereka yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Mereka pula sebaliknya. Daripada gelap kepada cahaya. Maknanya di situ kemerdekaan, kebebasan berhujah.
Sebab tu dalam Islam dia kata kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi dalil atau bukti atau hujah itu harus dipegang. Tapi barangkali kerana orang ni dia tak ada hujah, dia dalil tak kuat, dia jadi emosional. Tidak emosional lah melahirkan tindakan-tindakan yang ekstrim. Yang pada pendapat dia adalah benda-benda yang baik, tetapi sebenarnya dia sedang melakukan kerosakan. Ini ada hubungan ni lah. Macam hari Selasa lepas lah, saya forum tentang pendidikan, pengajian Islam di institusi pengajian tinggi kan. Sebenarnya kita dalam pengajian Islam sekarang, sampai sekarang ni pun, kita banyak membina emosi daripada membina intelektual. Itu masalahnya. Sebab tu orang agama ni dia sangat sensitif. Tetapi nak melawan sensitif tu dia guna emosi dia. Dia tidak guna dia punya intelektual. Itu mungkin. Jadi oleh kerana tu rasa Dr. Kamil, saya rasa untuk mentafsirkan ayat at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, kita kena balik kepada tafsiran para ulama yang memikirkan tentang ad-daruriyatul khams. 5 perkara asasi, perkara asas dalam hidup ni yang boleh menjadikan kita bebas dan merdeka macam yang dimahuin oleh Profesor apa tadi? Sirian tadi, Profesor kita ni, Awan Sirian. Maknanya untuk menjadi seorang yang betul-betul merdeka, kita tengok kepada 5 ni bagi kita orang Islam. Pertama sekali, agama. Apakah agama kita boleh dilaksanakan dengan secara baik atau sebaliknya? Dan tidak ada sesuatu halangan yang okey. Jadi dari segi sudut yang Dr. Kamil kata tadi, dari segi kebebasan beragama. Satu dah. Tapi kebebasan beragama ni kena luas. Maknanya bukan saja orang kafir boleh beragama dengan bebas, tetapi orang Islam boleh mengamalkan segala doktrin agama ni dengan cara yang senang. Tidak ada orang halang. Tapi taklah sampai kita nak tayang istilah-istilah lama. Tapi biar bijaksana lah. Macam mana kita laksanakan. Satu. Lepas tu Dr. Kamil mulahalan. Yang kedua ialah ad-din. Satu ad-din. Yang kedua ialah al-aqli. Kewarasan berfikir. Kalau kita ada ruang berfikir yang waras, maka itu kita bebas daripada apa yang dikatakan oleh Sajak tadi. Dan kita ada kebebasan berfikir yang betul. Kita merdeka daripada khayal, daripada khurafat, daripada tekanan-tekanan apa. Yang ketiga, tapi janganlah kita kata nak hidup minum arak saja. Tak boleh. Kita skop tu sempit sangat. Yang ketiga ialah al-mal. Kita adalah orang yang kaya daripada orang lain. Sebab itulah kitab-kitab fiqh dia kata, gereja tidak boleh tinggi daripada masjid. Rumah orang kafir tidak boleh tinggi daripada rumah orang Islam. Sebabnya, bukan tak boleh nak larang dia. Tetapi maknanya awak mesti kaya daripada orang lain. Tak? Tapi kita ni tak nak kaya. Kemudian apa tu? Al-muru'ah. Wan-nasab. Lepas tu apa pasal lagi? 5 semua kan? Adam. Adam. Okey. Kemudian dari segi kehidupan dan keselamatan kita tu. Keselamatan diri. Maknanya kita hidup sihat, kita ada hospital yang cukup baik, kita ada apa-apa semua sekarang ni. Itu yang dikatakan bebas daripada ketakutan. Itu sebab tu saya rasa dulu bila zaman Pak Allah bawa Islah Hadari. Sebenarnya satu konsep yang bagus. Sangat bagus. Makna kerajaan membantu rakyat daripada mula dilahirkan hospital salin sampai dia nak mati masuk ICU dan sebagainya. Jadi tengah-tengah tu daripada
macam-macam insurans, macam beasiswa dan sebagainya. Tetapi juga akhirnya dipolemikkan menjadi satu benda yang akhir masyarakat tak boleh terima juga. Ini mungkin kerana kelemahan-kelemahan jentera dan sebagainya. Dia atau ada unsur-unsur ekstrim tadi. Nanti. Pok Loh ni seorang Perdana Menteri yang low profile, tetapi kesan yang dia bawa tu cukup besar kepada pembinaan manusia. Nak tengok Pok Loh buat bangunan besar tak ada. Tapi Pok Loh yang memperkenalkan kursus apa tu, subjek apa dah, subjek apa dah sekolah tu? JCOF. Tu satu benda besar. Orang tuduh Pok Loh ni begini-begini JCOF. Sebenarnya kalau terus, tapi Loh ni tak terus dah. Kita minta lah kerajaan yang akan datang ni, kalau dikatakan kerajaan tu kerajaan yang Islamik, Malay, Islamik sebagainya, sekarang lah kena hidupkan balik JCOF tu. Macam kata Islam Hadari, akhir jadi Islam Hadhari. Kita bekerja, saya, Dr. Kamil dan sebagainya, ikhlas bekerja untuk Islam Hadari. Tetapi kerana kelemahan demokrasi, kelemahan birokrasi pada waktu itu, saya sampai fed up. Birokrasi yang menjadi birokrasi yang memperjuangkan Islam Hadari pada waktu itu adalah birokrasi yang hanya melihat pada rutin dan jenis-jenis sapu punggung menteri je. Ada? Sapu punggung Perdana Menteri. Jadi tidak ada satu vision yang jelas. Saya kata tubuhlah Institut Islam Hadari. Tak tubuh. Sedangkan masa tu menteri wanita, dia sebutlah macam-macam institut wanita dan semua. Saya cakap beberapa kali masa dalam meeting, kita jadi orang inner circle masa tu kan, Islam Hadari tu. Jadi itulah mengecewakan bila kita ada seorang ahli politik yang begitu jujur untuk melaksanakan Islam. Sehingga kan pada waktu itu, terang-terang saya kata, Parti PAS pada waktu menentang, saya pun heran. Macam mana dia boleh menentang Islam Hadari, nak mengislamkan? Itu maknanya bodohnya perjuangan pada waktu itu. Biar saya kata, jangan Dr. Kamil kata. Bodohnya perjuangan pada waktu itu. Sepatutnya, masa tu, bila kata Pok Loh nak Islam Hadari, baru kita sokong. Maka itulah kita kata, bekerjasama dalam, saya rasa benda-benda ni tak boleh nak ulang lagi lah. Sikit lagi. Apa saja yang positif untuk Islam. Kita telah melepaskan peluang yang begitu besar. Tidak ada ramai orang yang menyokong Pok Loh pada waktu itu. Saya duduk UIA, satu ulasan seorang foreigner, dia kata Abdullah Badawi akan diperingati sebagai seorang Perdana Menteri yang paling baik dalam sejarah Malaysia. Saya kata, kok mana dia orang ni apa semua sekali. Tapi lepas dia jatuh, atau dijatuhkan, bila kita buat kajian betul-betul, itu seorang yang bagus. Tidak berpolitiking, tetapi betul-betul dia nak bina bangsa. Tetapi tak boleh jagalah. Hamid Osman, seorang yang bagus pada waktu kan. Dia kata Islam Hadari ni bagi saya, 2 kali 2, 5. Saya satu Hamid Osman, saya akur. Seorang pejuang walaupun orang tengok dia macam macam. Dia kata kita kena fikir 2 kali 2, 5. Maknanya kita kena keluar daripada norma lama kepada norma baru. Mungkin minggu depan, minggu asal lagi kan, kita bincang tentang ni norma-norma ni. Kita dah cakap saja norma. Orang lain duk buat norma baru. Kita tak tahu norma apa. Kita dah sebut norma baru. Kita merepek sikit lagi. Okey. Nak ulas apa lagi tu? Semangat sikit hari ni. Saya nak tanya sikit lah. Makna sekarang ni. Setelah kita 63 tahun merdeka. Atau ruang untuk orang Islam bekerja ni terbuka luas. Yes. Dan tak banyak sekatan berbanding walaupun sikit sebanyak ada, tapi tak banyak sekatan. Tetapi kenapa kita tidak boleh majukan perkembangan Islam secara lebih drastik, secara lebih kuat, secara lebih ke depan, secara lebih maju, secara lebih moderate dan sebagainya. Sedangkan halangan tak ada. Jadi
Kenapa? Maknanya kita nak cari peluang yang macam mana lagi. Masa depan kita tak tahu lagi peluang yang ada ke tak ada lagi. Ya. Jadi sepatutnya segala peluang yang ada ni dipergunakan. Dan saya pernah dengar Datuk Musa sebut orang agama ni tidak menggunakan kekuasaan dia ataupun pengaruh dia, dia ambil setakat dia nak lah. Sepatutnya dia pergi jangkau lebih jauh lagi. Minta ulasan lah sikit. Contohlah. Masa COVID baru ni, bukan soal COVID saja. Kerajaan duk halau foreigners tu daripada pusat-pusat perdagangan tu. Di market-market apa semua penuh dengan Bangla kan. Ambil kuarantin atau balik. Sepatutnya kekosongan itu dipenuhi oleh orang-orang Melayu. Sekarang ni siapa dia yang memenuhi kosongan itu? Norma barunya siapa dia? Dulu katalah di pasar pasar terbuka ni. Pasar borong. Pasar borong tu. Siapa di situ? Bila datang foreigners, orang tempatan yang tidak Muslim tersingkir. Disingkirkan oleh pok-pok Bangla, pok Indonesia semua sekali dah. Bila kerajaan buang waktu, masuklah orang Melayu. Tak nak masuk. Sekarang ni orang lain pula masuknya. Coket tak tahu lagi. Jadi, banyak peluang-peluang sekarang ni, orang Melayu tak nak masuk, dia nak masuk, senang saja. Kerja yang susah, dia tak boleh masuk. Ya tak? Saya pergi kat bengkel tu. Kita pergi ke bengkel tu lah. Hari Ahad sebelum Hari Merdeka ni. Saya kata, Tokeh, saya kereta ni, saya dah juk tahun 85 lagi kedai tu. Saya nak kereta ni, 1 hari siap. Ayo, mana boleh dia kata sekarang tak ada koli. Mana pergi? Kerajaan dah tak bagi ambil orang foreigner. Kerajaan tak nak ambil orang foreigner. Tak boleh. Dia kata, satu bengkel saya ni, boleh ambil seorang saja. Itu pun untuk jadi tukang cuci saja. Lepas tu, koli lain, saya ambil lah Melayu. Dia tak sebut tu. Ambil lah orang tu tak boleh, orang ni tak boleh, orang tak boleh semua. Akhir saya buat nakal. Siapa dia tu? Dia kata kerja 5 hari letih balik. Kerja 5 hari, 10 hari letih balik. Berhenti. Tidak macam orang Bangla. Siapa dia? Dia kata orang Melayu ke? Dia kata Melayu pun ada, India pun ada. Kata nak tunggu jadi Cina baru bagus. Dia suka budaya kerja orang kita. Tapi malangnya orang kita bila cakap tentang perjuangan, dia tidak bercakap tentang kerja. Dia tidak cakap tentang kerja. Dia bercakap tentang masalah orang lain. Banyak tentang mengkritik menteri, mengkritik kerajaan. Dia sendiri tak buat. Ada? Orang kata apa ni? Pok-pok dakwah kita. Sikit lagi saya nak panggil apa tu Abang E yang kita ni. Dia kuat semayang malam lah. Pergi sana, pergi sini. Kadang-kadang rumah tangga terabai. Kemudian dia semayang malam banyak-banyak. Dia pergi mengajar dalam kelas dia tidur. Itu tak tahu macam mana kita nak baiki bangsa kita. Dan semalam ada orang lapor kat saya. Dia pun pasal dakwah ni. Masjid-masjid mereka pun dengan sampahnya, dengan becaknya. Dia tak peduli bab tu. Menjadi punca-punca penyakit dan sebagainya. Ada masjid-masjid tempat mereka berkumpul dan sebagainya. Tak padan dengan imej dakwah yang dibawa tu. Dari segi kebersihan, dari segi sampah sarak, dari segi kedudukan tempat tu. Jadi ini maknanya kepahaman Islam tu masih meleset lagi. Remeh. Islam, masih semayang, qiyamul-lail, tahajud dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan tu maknanya lari daripada ajaran Islam. Dr. Kamil, kalau kita ni macam Pakistan, okeylah. Saya tak kecil hati. Kita jadi sama-sama miskin. Macam Bangladesh. Tak apalah. Semaya nak tahajud banyak mana pun, tak segi buat kerja, nak puasa tu hari pun, nak miskin, okey. Saya rasa boleh lagi hidup macam tu. Tetapi kalau negara Malaysia ni, kalau kita jadi macam tu, kita akan jadi hamba orang. Ada? Kita akan jadi hamba orang.
kita jadi koli, mereka itu akan jadi toke dan mereka itu kata, koli aku ni macam anjing yang pemalas. Anjing lebih daripada tu. Jadi itu yang benar-benar yang masalah merumitkan kita. Jadi kadang-kadang orang kata, Allah, apa tu tua-tua bekerja lagi apa semua sekali. Tak padan kau semua. You pecah you tak ada kau semua sekali. Tidak macam tu. Masalahnya ialah setiap orang ada kewajipan untuk melaksanakan kerja-kerja yang memboleh meletakkan orang kita Islam dalam negara kita ni pada tempat yang selesa. Terutama sekali dari segi keuangan. Katalah kita duduk bising. Yang berat sekarang duduk bising Tanah Rizal Melayu. Saya pun buat forum. Saya rasa masalah tergadai Tanah Rizal Melayu itu bukan kerana kerajaan. Kerana orang Melayu sendiri yang mengabaikan sehingga tanah-tanah dia terbiar. Kemudian orang kita develop tanah itu jadi mahal. Itu masalah-masalah yang seperti itu. Tak tahulah macam mana kita nak bimbing masyarakat kita supaya kuat bekerja. Ini berkait dengan kepahaman tadi. Berkait dengan attitude, berkait dengan sikap. Kemerdekaan jiwa yang disebut oleh Datuk Awang Syariah tadi. Mana sekarang ni tak berlaku lagi kata hijrah yang sebenar. Yang kita baca tiap-tiap tahun. Tak berlaku lagi perpindahan. Dan benda-benda yang macam itulah. Maknanya kita masih berretorik lah. Inilah Tan Sri Sukna menambahkan sambutan hijrah itu sebagai sambutan ma'al hijrah. Masa tu dalam majalah Al-Azhar mula-mula menggunakan perkataan ma'al hijrah. Tapi orang kita tak faham ma'al hijrah tu. Tak? Maknanya kita bersama berhijrah tu kan. Jadi ma'al hijrah ni hadiah. Habis lepas tu. Tak? Jadi tokoh. Tidak. Tokoh ma'al hijrah. Allahu Akbar. Biarlah. Masalah tokoh tu. Maknanya tidak ada satu program jangka panjang yang sehingga daripada hijrah pertama, hijrah kedua. Mana tidak ada satu program. Sebenarnya, jadi orang kita banyak membuat pesta. Saya duduk tubuhkan masalah nak mengembalikan semula kedudukan Jawi, tulisan Jawi. Bila saya bincang dengan penggiat-penggiat bahasa dan Jawi ni, bagi dia nak mempertingkatkan tulisan Jawi, kita mesti buat expo. Kita mesti buat pertandingan. Kita mesti... Ini orang panggil glamour di luar. Ya. Tidak boleh mendidik bangsa supaya... Itu sebab tu kita lemah. Sebab kata tulisan Jawi dah, kelemahan rakyat. Bukan. Orang Melayu ni suka show off. Show off. Jahatlah menteri dulu yang menghapuskan Jawi daripada sekolah dah. Tapi kita rakyat tidak mempertahankan. Orang Cina, bahasa dia, budaya dia di Malaysia ni, walaupun tidak dijamin oleh perlembagaan dan undang-undang, mereka itu tetap mempertahankan. Tengok sekarang ni. Budak Melayu, budak India, sudah banyak yang fasih belajar apa tu? Tarian singa. Pandai dia membina dia punya budaya. Ya tak? Kesimpulannya kita kena merepek lagi lah. Tapi kita pun merepek lah. Tapi kita pun saya rasa orang tak boleh pertikai kalau prestasi kerja kita buat kerja kita kan. Kita berhak untuk sebut pada masyarakat bahawa ni saya duduk UM ni. Ini gelak tu, gelak gelemak. Faham tu? Gelak gelemak. Mana di pesta? Air kerja. Air kerja lah tu. Betul lah. Itulah nak cerita. Itu saya rasa nanti beberapa minggu lagi saya baca ketubah. Saya nak ulah norma baru. Norma baru ialah malas pergi ke pejabat kerana ada peluang untuk bekerja di rumah. Jadi kesimpulannya beginilah. Maknanya kita sebenarnya belum merdeka. Selagi kita tidak menguasai ekonomi. Saya benar-benar percaya bahawa penguasaan terhadap ekonomi adalah nak kata satu-satu tidaklah
Maknanya kesatuan ummah sangat penting. Kalau berbalah, hancur. Penguasaan terhadap ekonomi sangat penting. Masalah bahasa, masalah tulisan, benda tu akan datang sendiri. Kalau sekiranya bahasa Melayu ada nilai ekonomi yang tinggi, maka semua orang belajar. Ya? Masalah tulisan Jawi. Kalaulah tulisan Jawi itu ada nilai ekonomi yang tinggi, orang akan menggunakannya. Sebab macam bahasa Arab sekarang. Bahasa Arab saya belajar di Singapura, di negeri-negeri yang... Cina belajar bahasa Arab pasal apa? Saya pergi ke Timur Tengah. Pergi ke Timur Tengah, dia buat jalan tu orang Cina. Dia belajar bahasa Arab, dia belajar bahasa Pakistan apa semua sekali. Itu nah. Jadi kalau Melayu ni macam apa tu Yo, apa nama semalam? Dia tak apa tu Michael Yo, apa tu Cina perempuan tu pasal bahasa Melayu tu. Hari ni dia merepek orang Cina. Belajarlah bahasa Melayu, pasal ada banyak faedah. Ada banyak faedah, bukan kerana dituntut oleh negara dan undang-undang tapi banyak faedahnya. Itu bila kita cuai memberi nilai ekonomi kepada bahasa Melayu dulu mula-mula merdeka kan. Saya dapati saya suka kepada buku-buku lama. Saya tengok kamus-kamus bahasa Cina Melayu berlama di kedai pada waktu, sebab semua orang nak belajar bahasa Melayu. Tapi bila tengok bahasa Melayu terabai, tidak ada nilai ekonomi, maka mereka itu tak belajar. Jadi kita kena merdeka dari segi penguasaan ekonomi, penguasaan ilmu, pengukuhan budaya dan sebagainya, barulah kita merdeka. Kalau tidak, kita adalah bangsa yang masih dijajah. Lahirlah apa yang dikatakan satu bentuk penjajahan baru yang ditakuti oleh Soekarno. Sekarang ni berlaku di Indonesia. Okeylah. Okay. Itulah tuan-tuan. Kami simpul. Saya dah jadi semangat ni. Doktor kami kata simpul pun tak simpul. Jadi insya-Allah lah kita sambung lagi. Dan terima kasihlah kepada Dr. Kamil. Dia sebenarnya yang memilih tajuk-tajuk ni. Saya sibuk-sibuk pasrah dia lah. Okeylah, akhir sekali wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.